Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. Yang dihormati, yang dikasihi barisan kepimpinan Masjid Bandar Universiti, Imam Bilal, pegawai-pegawai masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam, yang berkuasa ke atas semua makhluk yang diciptakannya, yang menghidup dan mematikan kita, yang mengurniakan rezeki apa? Rezeki sihat tubuh badan, kita dapat ke masjid, alhamdulillah. Rezeki harta benda, anak pinak, rezeki umur kita yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengurniakan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam yang tidak terhitung banyaknya nikmat yang diberikan ataupun dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu sekali lagi kita dalam siri tazkirah Maghrib Masjid Bandar Universiti Seri Iskandar. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih diucapkan kerana sudi bersama dengan saya dalam siri kuliah yang apa artinya saya menganut Islam. Kepada follower, kepada rakan-rakan Facebook MBU Masjid Bandar Universiti Seri Iskandar, terima kasih diucapkan kepada adik-adik, kakak-kakak, saudara mara, rakan-rakan kerana sudi memberi sokongan kepada tazkirah Maghrib Masjid Bandar Universiti. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dan beroleh keberkatan insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 2 Ogos 2020 bersamaan dengan berapa Zulhijjah? 12 Zulhijjah. 12 Zulhijjah, dan kita masih lagi berada pada hari-hari tasyrik. Apa maksudnya hari tasyrik ni tuan-tuan dan puan-puan? Dari segi bahasanya maksudnya syuruk ataupun terbit, dan ada yang menterjemahkan iaitu dalam bahasa Arabnya yang bermaksud menjemur daging, daging dikorbankan, dan ada juga menamakan hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Jadi kita tidak boleh ataupun diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, pada ibadah haji mereka melakukan wajib haji pada hari-hari tasyrik ini. Apa dia wajib haji? Melontar. Melontar ini jamratul ula, aqabah dan wusta. Siapa yang pernah buat haji itu teringat lagi lah macam mana dia melontar kan. Dia melontar, apa benda bacanya? Bismillah, Allahu Akbar, rajmal lish syayatin wa hisbi. Lontar 7 biji. Kan? Itulah bacaannya. Kalau kita tiap kali melontar. Sempena apa? Sempena mengingati peristiwa Nabi Ismail dan
Nabi Ibrahim melontar anak batu ketika syaitan mengganggu mereka untuk menjalankan ibadah korban seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembelih Nabi Allah Ismail. Dia ganggu siapa? Dia ganggu Nabi Ibrahim, syaitan ni. Dia ganggu dia ganggu anaknya Ismail, dan dia ganggu isteri. Dia ganggu Nabi Ibrahim, isterinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail alaihissalam diganggu. Tetapi mereka telah membaling batu kecil, anak-anak batu itu dengan bacaan yang tadi itu, dan syaitan pun tewas lari. Alhamdulillah. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat sedia maklum, apabila nak melaksanakan korban itu, Allah SWT menggantikan dengan qibas, dengan qibas yang gemuk. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, qibas yang gemuk itu dari syurga, kan? Semua tahu kan? Tetapi asalnya sebenarnya, ingat lagi tak, anak Nabi Adam, korban pertama iaitu Habil, korbannya diterima oleh Allah SWT. Apa korbannya? Qibas itulah. Jadi qibas itu diterima oleh Allah SWT, dan qibas itu juga didatangkan untuk menggantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Alhamdulillah. Itu adalah saya quote daripada ceramah Ustaz Auni Muhammad. Kenal Ustaz Auni Muhammad? Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada peserta-peserta yang telah melaksanakan ibadat korban, kepada pihak pengurusan masjid, Cik Zahudi ada lagi, ramai-ramai. Kemudian kepada pegawai-pegawai masjid, peserta-peserta, kepada petugas-petugas yang telah bertungkus lumus sehingga berjaya menjayakan ibadat korban pada tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita. Jadi pada masih lagi kita berada dalam hari-hari tasyrik, dan kita disunatkan untuk bertakbir selepas solat fardu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sama-sama, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bertakbir mengikut lirik ataupun seni kata dengan makhraj dan tajwidnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak ada? Tak ada? Allahu akbar. Tak apalah. Nak buat macam mana? TV pun tak ada. TV pun tak ada. Mana technician ni, mana technician? Tak apalah, tak ada rezeki dia. Saya nengok seorang lah ni. Baik. Kita membaca takbir ini, kita melafazkan takbir ni, dia ada dua cara. Sama, yang pertama, yang seperti yang saya lafazkan sebentar tadi, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan menyambung. Oh ada, Alhamdulillah. Oh Masya Allah, terima kasih Cik Radi kita. Dia jadi apa nama tu, technician kita pada malam ini, juru teknik. Dan caranya menyambungnya. Dan cara yang kedua, kita berhenti, ambil sepotong-sepotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong-potongkan dia dengan ada sela nafas. Kita tak, kalau boleh kita biasakan yang betul, dan kita betulkan yang biasa. Saya biasa dengar, selalu dengar sahabat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kalau nak sambung kena rule. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan, kan? Maknanya kita sambung, kan? Okey. Kemudian di mana lagi yang biasanya kita temui di barisan yang satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Yang bawah sekali tu, yang bawah, wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ha tu dengan ha yang tebal, ahzab tu dengan ha yang nipis, ha yang
nipis. Nipis kan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita. Nampak kan? Nampak? Sama-sama ya, bukan ikut, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 mula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu kita sambung bawah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu akbar walillahil hamd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat, pada malam ini kita nak mengikuti, meneliti apakah maksud kalimah ataupun laungan takbir yang antara yang laungan takbir yang dianugerahkan kepada umat Muhammad saja. Ada lima kalimah yang dianugerahkan kepada umat Muhammad. Salah satu daripadanya adalah takbir ini yang kita baca suatu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar itu semua maklum kan? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan baginya segala puji. Kemudian kita tengok yang bawah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira maksudnya Allah teramat besar. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah yang teramat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wa la na'budu illa iya, dan tidak ada yang lain yang kami sembah melainkan Dia. Mukhlishina lahuddin, kami ikhlas kepadanya, mengikuti segala ajaran agama Islam yang insya-Allah. Walau karihal kafirun, walaupun sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir, kita tidak peduli. Ini ikrar kita. Suatu melafazkan ni. Kalau boleh dapatkan maksud ni tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Kemudian saya teruskan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, tunggal, esa, wahdah. Kan? Sadaqa wa'dah, menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, yang menolong hambanya. Wa 'azza jundah, dan memuliakan tenteranya, yakni dalam mengalahkan tentera Al-Ahzab. Wa hazamal ahzab wahdah, dalam mengalahkan tentera Ahzab dengan sendirinya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya sedikit sebanyak. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kan? Boleh Kalau boleh, lepas ini ada 2 hari lagi. Hari ini dengan besok. Kita bertakbir sama ada lepas mayang ataupun bila-bila seorang. Kan? Kita masih disunatkan untuk bertakbir. Tapi biasanya kita buat lepas mayang. Tak apalah. Adalah juga kan. Jadi kalau boleh maksud dia tu, maksud dia yang membuatkan kita akan rasa semangat untuk bertakbir, melaungkan takbir insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi asal usulnya takbir ni selepas peperangan apa tuan-tuan dan puan-puan? Ingat ke lagi? Peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Bila berlakunya peperangan Ahzab ni? Peperangan Ahzab ni berlakunya pada 5 Hijrah. 5 Hijriah. Iaitu dalam bulan
dalam bulan Syawal. Dema menggali ni, ngorek lubang tu, ngorek parit tu kan, dari sini ke sana lebih kurang 40 kaki, dalamnya 20 kaki kan. Ngoreknya tu dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Dalam bulan Ramadan kan, dia mengorek parit tu, bukannya ngorek macam ngorek liang ni di sana dengan batunya, dengan keras pasurnya kan, batunya susah nak dikorek, dia bukan tanah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang lawangan takbir untuk kita kongsi pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Mula mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, keberkatan kan. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah saya teruskan kupasan apa artinya saya menganut Islam, iaitu tulisan Dr. Fathiyakan. Kita masih lagi dalam saya mesti Muslim di sudut akidah. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa kita mestilah Muslim dari sudut akidah. Yang hari ini yang ke-16, iaitu saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah dengan Allah. Yakni apa? Sentiasa merasai diri kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terang maupun tersembunyi. Kita rasa macam Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan dan puan. Kita semayang, kita rasa macam kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah melihat kita. Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Walaupun kita tak sedar, tapi Allah tahu. Sama ada kita buat tersembunyi ataupun terang-terang, Allah tahu. Seolah-olah macam CCTV sentiasa meneropong kita, tuan-tuan dan puan. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita mestilah yakin bahawa Allah sentiasa melihat kita. Sama ada kita dalam keadaan bersendirian ataupun berterangan ataupun di khalayak ramai. Kerana apa kita mesti rasa macam ni? Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama tuan-tuan dan puan, kita baca ayat ini, ayat Quran ni. Tuan-tuan dan puan boleh ikut ataupun boleh baca sama-sama dengan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya membaca sama-sama. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan. Maksudnya, tidakkah engkau melihat atau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang di langit dan apa yang berada di bumi. Ma yakunu min najwa, tidak ada percakapan rahsia di antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Allah kata, Allah berfirman, dan tiada percakapan 5 orang melainkan dialah yang keenam, dan tiada pula percakapan di antara yang kurang dari itu atau yang lebih melainkan dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah dikerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, sama ada kita seorang ke, kita ramai ke, kita berahsia ke, Allah tahu tuan-tuan dan puan-puan. Allah nampak dan Allah mendengar apa yang kita lakukan, dan semuanya akan dibicarakan. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil semangat untuk bermuraqabah ini. Untuk apa? Menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang tidak baik.
yang boleh mendatangkan dosa. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya, tetapi jikalau tidak seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu. Itu hadis riwayat Muslim. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Bagaimana kita beribadat, kita menyembah Allah itu seolah-olah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tak boleh buat macam tu, kita rasakan bahawa Allah sentiasa melihat kita. Itu antara perkara yang boleh mendatangkan khusyuk kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau dari situ maksudnya, apakah maksud muraqabah? Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sama-sama dengan saya. Muraqabah ni maksudnya satu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahawa Allah SWT sentiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya dan mengetahui segala apa pun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas atau setiap kedipan mata sekalipun. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa diperhatikan. Jadi kita sentiasa diperhatikan dan kita rasakan bahawa Allah sentiasa memerhati kita. InsyaAllah kita akan terhindar daripada kemaksiatan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya ambil daripada Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dia membahagikan muraqabah itu kepada 4 perkara. Yang pertama, muraqabah dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, muraqabah dalam kemaksiatan kepada Allah dengan menjauhi segala maksiat. Yang ketiga, muraqabah dalam hal yang bersifat mubah ataupun harus. Dan yang keempat, muraqabah dalam musibah yang menimpa, tuan-tuan. Jadi dia membahagikan muraqabah itu, rasa kita diawasi itu kepada 4. Muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita fokus ibadah kita, ketaatan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita lakukan, walaupun, saya ulang lagi sekali, walaupun kita seorang-seorang ataupun kita beramai-ramai, Allah tahu. Yang kedua, muraqabah dalam kemaksiatan kepada Allah dengan menjauhi perbuatan maksiat. Maksudnya kita elakkan. Kita tahu Allah nampak kita, kita tahu Allah mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Jadi itu boleh menyebabkan kita menjauhi segala maksiat dan mungkar yang yang kita lakukan. Nauzubillah min zalik. Jadi yang ketiga, muraqabah dalam hal yang bersifat mubah ataupun yang harus. Jadi kita jaga adab-adab kita dengan Allah, kita jaga adab-adab kita dengan jiran-jiran, dengan jiran tetangga, dengan rakan dan sebagainya. Kemudian muraqabah dalam musibah yang menimpa, maksudnya kita redha dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu maksud pembahagian muraqabah yang diambil daripada Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ambil kisah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dengan seorang wanita. Pernah dengar kan cerita ni? Rasanya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat pernah dengar cerita ni. Kisah Sayyidina Umar dalam semasa pemerintahannya, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu dia memerintah, dia suka menyelinap, dia suka berjalan seorang-seorang waktu tengah malam, subuh, untuk meninjau, melihat apakah yang berlaku, kesusahan yang dialami oleh rakyatnya. Jadi pada satu malam sedang dia berjalan menyusuri kota, di pinggir kota Madinah, dia rasa letih, kemudian dia bersandar tepi satu dinding rumah orang. Dia bersandar. Bila dia bersandar, dia dengar dua orang anak beranak bersembang, Dia ni sebenarnya nyua susu. Sebelum itu Sayyidina Umar telah mengeluarkan satu arahan, tidak dibenarkan
mencampurkan air dengan susu. Itu arahan Saidina Umar. Jadi nak jadi ceritanya, dalam rumah tu memang anak beranak tu nyuai susu. Anaknya tengah nuang susu, maknya kata campurkanlah susu tu dengan air. Maknya suruh campurkan susu tu dengan air. Jadi apa kata anaknya? Macam mana aku nak campurkan dengan air? Sedangkan Khalifah Umar sudah memberi arahan, melarangnya supaya jangan campur dengan air. Maknya kata apa? Ish, Umar takkan tahu, katanya. Anaknya kata apa? Anaknya kata, kalau Umar tak tahu kan, tapi Rabbnya, Tuhannya pasti tahu. Jadi kata-kata itu begitu menusuk kalbu Saidina Umar bin Khattab. Dia terharu kerana apa? Di sana masih ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak nampak. Jadi apa dia buat? Besok paginya kan, dia balik, dia khabar kat anak dia. Dia kata dekat hujung kota sana nun, ada rumah penjual susu dengan anak perempuannya. Kamu pergi Minang. Dia suruh, adalah ceritanya kan, pergi Minang, ceritanya lah, pergi Minang. Lepas itu kahwin, dapat anak perempuan. So daripada anak perempuan itu kahwin, dapatlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi maknanya daripada baka itu, Masya Allah, yang bertakwa, lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu cicit Saidina Umar bin Khattab. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kisah itu adalah kisah muraqabah yang kita sentiasa merasai berada di bawah pengawasan Allah SWT. Pengawasan Allah sentiasa. Jadi kita ambil iktibar bahawa kita mesti merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita terhindar daripada apa? Daripada perbuatan maksiat dan munkar. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah cara-cara untuk kita melahirkan rasa muraqabah itu? Macam mana caranya? Yang pertama, kita memupuk keimanan kita. Macam mana keimanan kita tambah? Saya ingat dulu masa saya ngaji kecil-kecil, ustaz tu kata apa tau? Iman kita ni macam belon, kan? Kalau kita tiup belon tu kembung dia. Lepas tu dibiarkan tepi dinding, besok pagi tengok mana rupanya kuncup juga. Maknanya saya pun baru nampak, oh ya, iman kita rupanya. Maknanya kalau kita tak tiup, kita tidak menyuburkan iman kita, dia akan kurang, dia akan menyusut. Jadi kita perlu sentiasa memupuk keimanan kita. Macam mana? Kita tadabbur. Antaranya dicadangkan, kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur ni maksudnya kita baca Quran, kita tengok maksudnya, kemudian kita memahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan baca saja. Kita tahu makna dan kita lakukan apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Apa lagi boleh kita cara-cara untuk memupuk muraqabah ni pada dalam diri kita? Ziarah kubur. Nabi suka ziarah kubur waktu malam. Mampu ke kita? Kalau tak mampu malam, siang lah kan? Kadang-kadang macam-macam rasanya. Kalau kita seorang, kalau berdua tiga apa? Kalau seorang, toh lah rasanya. Jadi saya tak kata orang, saya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat, kita ziarah kubur untuk rasa apa? Untuk rasa kita sentiasa diawasi. Rasa muraqabah itu, ziarah kubur ni dengan banyak pahalanya tuan-tuan dan puan untuk kita mengingati mati ini. Kemudian yang ketiga, kita amalkan bangun malam dan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menangisi segala dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita yang kita tak sedar, yang kita terlupa, terlalai, terleka itu, kita menangis di hadapan Allah, mohon ampun di atas dosa kita, insya-Allah. Seterusnya
kita ikut cara hidup salafus soleh, cari buku, cari kitab macam mana salafus soleh ni hidup kan. Demo orang-orang wali-wali Allah ni Masya Allah hidupnya, kita kena, tak ada boleh buat semua, jangan tinggal semua kan. Kita cubalah cara hidup yang baik yang telah ditunjukkan oleh salafus soleh. Kemudian kita bersahabat dengan orang yang baik-baik, kita berkawan bersahabat dengan orang yang baik-baik. Ini boleh apa? Ini boleh memupuk keimanan seterusnya, menyuburkan muraqabah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita rasa sentiasa di bawah pengawasan Allah. CCTV Allah sentiasa berfungsi 24 jam kan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan bagi muraqabah ini kan, tuan-tuan dan puan, saya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan kan, Allah pasti akan melihat kita, pasti akan melihat kita, pasti akan mendengar, pasti akan mengetahui segala gerak-geri kita. Walaupun kita sedar, kita tak sedar, tapi Allah tetap tahu. Jadi untuk tajuk yang ini ataupun untuk poin yang ke-16 ini, maka diharapkan kita yakin bahawa Allah sentiasa melihat kita, mendengar kita dan mengetahui segala apa yang kita lakukan, sama ada secara terang-terang ataupun tersembunyi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita melihat semula apakah persoalannya. Ini persoalannya tuan-tuan dan puan. Boleh baca kan? Nampak jelas kan? Adakah kita akan membiarkan diri kita terjerumus dalam neraka dengan kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah kita akan memperbaiki diri dengan beristighfar, bertaubat dan bermuraqabah kepada Allah agar kita jauh dari kemaksiatan dan dekat pada ketaatan hingga kita dapat menggapai redha-Nya. Persoalannya jawab sendiri, mau jawab sendiri, mau ingat. Jadi persoalan ini saya bukan tuju kepada tuan-tuan dan puan-puan saja, tuju kepada diri saya juga, agar kita semua selamat daripada azab api neraka kan. Jadi untuk poin yang dari saya Muslim dari sudut akidah telah habis. Kita dah berapa kali, 5 kali saya telah menayangkan slide ini daripada yang pertama hari tu. Kita ulang balik tuan-tuan dan puan, jangan nyambung supaya recap ni maksudnya kita ingat apa yang telah dibicarakan. Saya mesti Muslim dari sudut akidah kan. Maknanya kalau kita nak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala keislaman kita tu, yang pertama kita mesti beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Mana dapat? Dengan ayat Quran. Adanya nas-nas yang telah saya bacakan pada 2-3 minggu lepas. Yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang maha mulia tidaklah menciptakan segala kejadian alam secara sia-sia. Ada hikmahnya setiap kejadian itu kan, ada hikmahnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, saya mestilah baca tuan-tuan dan puan, nampak tak kan? Kalau baca kan boleh ingat insya-Allah. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan apa? Untuk mengajar manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka kan? Yang keempat, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, memberi sepenuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. 4 Yang kelima, boleh tuan? Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat adalah syurga, manakala balasan orang kafir lagi derhaka adalah api neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang keenam, saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan
dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, semua kebaikan atas taufik dan kejahatan ke atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, sama-sama tuan-tuan ya, kita baca. Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin, kita beriman bahawa penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah. Ya, jadi maknanya selain daripada Allah tidak ada hak untuk mencipta undang-undang. Yang ke-8, saya mestilah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Nama-nama Allah daripada dalam Asmaul Husna yang kita sama-sama laungkan beberapa minggu yang lepas. Yang ke-9, saya mestilah berfikir, merenungi kehebatan kejadian Allah. Apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita fikirkan, masya-Allah. Kita tidak bukan memikirkan tentang zat Allah. Dan ke-10, saya juga mesti takut hanya kepadanya dan tidak takut kepada yang lain. Ini semua adalah perkara-perkara yang mesti kita imani, kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita menjadi benar-benar Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benda dan perempuan, saya rasa tuan-tuan dan perempuan dah pun melakukan perkara-perkara yang kita nyatakan ini. Cuma nak buat revision saja. Saya juga wajib menyertai Allah sebenar-benar cinta. Maknanya cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada isteri dan anak-anak. Dan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah, bertawakal, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dah masuk waktu ke? Belum? Sudah? Oh, okey, kita mesti mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian kita mestilah sentiasa beristighfar dan kita mestilah sentiasa bermuraqabah dengan Allah dalam merasai berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara 16 subtopik yang kita telah bicarakan di bawah tajuk saya mestilah Muslim di sudut akidah. Maknanya orang yang mengaku dia Islam, inilah antara perkara-perkara yang mesti dilakukan, diyakini dan diimani. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kita akan teruskan dalam sisi kuliah yang seterusnya. Saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, beroleh manfaat daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi dalam masa 40 minit dari tadi. Jadi saya mohon ampun dan maaf di atas kekurangan, di atas kesilapan, kealpaan saya. Kita insyaAllah sehingga bertemu lagi di sesi kuliah yang berikutnya. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.